Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke My FX Journal. Right, what a week. Okay, apa minggu yang sangat mendebarkan bagi seorang yang dah lama tak trade guna live account macam saya. So yeah, of course, saya boleh kata saya increase dalam 30% daripada saya punya modal. Okay, saya mulakan dengan 100 USD lah. Okay, so kita mulakan dengan the next week. Okay, the next week for trading. Kita tengok dulu apa yang ada. So untuk minggu depan, kita ada banyak news yang berkaitan dengan speak lah. Okay, mostly dia akan menceritakan tentang apakah yang mereka akan lakukan dekat interest rate ataupun dekat apa sekalipun, dan which is minggu lepas yang membuatkan US bertambah kuat. Mungkin ada speak di mana Federal Reserve dah katakan yang mereka tak akan jadikan mereka punya interest rate di bawah negatif, seperti Japan, which is Japan menjalankan, kita panggil apa, polisi yang interest rate yang di bawah negatif. Jadi itu yang kita panggil ultra loose policy tu. So Japan macam mana sekalipun mereka ada perancangan mereka lah, dan US sebagai kuasa dunia, antara kuasa dunia yang ada, tak bersetuju dengan Donald Trump lah. Jadi kos minggu lepas US kuat sangat. Saya ada trade tak silap saya yang ZD USD. So dan minggu lepas memang sangat menarik lah. Apa yang saya buat sebenarnya, biasanya bila nak dekat-dekat news, biasanya akan ada setup yang bakal jadi. Biasanya lah, kalau tak ada saya duduk tepi. Setup saya macam biasalah, saya ambil QM, saya ambil Quasimodo, saya ambil Head and Shoulders. Benda-benda yang macam tu lah yang saya akan cari sebelum news, dan kebiasaannya menjadilah. Tapi ada juga yang langgar SL, macam minggu lepas ada juga banyak juga yang langgar SL, tapi kita punya SL kecil je lah. Kita punya SL kecil je. So kita ada USD, GBP, AUD, GBP, USD, Euro. Jadi kita tengok lah. Kita tengok pada chart lah. Jadi selepas dilihat, cuma ada 3 je pair pilihan untuk minggu depan. Kita mulakan dengan GBP USD. GBP USD di dalam trend monthly masih lagi dalam keadaan downtrend yang menunjukkan USD lebih kuat daripada GBP, dan menunjukkan mereka sekarang ni menuju ke kawasan-kawasan bawah. Menuju ke kawasan-kawasan bawah untuk mencari lower low lah untuk monthly. Tapi kita belum habis lagi, bulan ni belum habis lagi. So dan kita tengok weekly. Untuk minggu lepas dah terbentuk satu zone, iaitu drop base drop. Dekat sini lah, tandakan zone kat situ. This zone untuk weekly, which is nampaknya kuat lah. So dan kita tengok daily, apakah yang ada dekat bawah. Kita ada zone, kita ada zone untuk kita entry juga sebenarnya. Kita tak ada zone untuk entry untuk daily, tapi kita ada zone di mana mereka akan datang. Apa yang saya akan cari adalah di nampaknya dia dah teruskan perjalanan. Biasanya saya akan tunggu dia datang balik lah, untuk dia turun balik. Macam tu je lah. Dan ini untuk upcoming week lah, sebab ni dia dah ambil dah. Dia belum ambil lagi untuk daily. So kita dah kecilkan zone, dan ini pun sama juga, rally base drop. Jadi kita ada dua kawasan untuk kita entry.
Jadi apa yang saya buat, saya biasa buat, saya akan tunggu dia datang balik lah. Tunggu dia datang balik, kemudian saya akan buat entry. Okey. Apa kata kalau kita semak dulu, adakah dia buat kita punya pattern dekat sini. Dia dah dekat sini hari apa ni, Jumaat, Khamis. Okey, hari Selasa. Tengok dia dah turun. Okay, this is how saya akan entry. Dia dah buat high. Okay, so then dia dah buat high. Kemudian dia buat low. Okay, high low. Dan kemudian dia break high low, which is kat sini lah. Okay, kat sini dia dah buat high low. Jadi dekat sini biasanya saya akan tandakan kawasan support dekat resistance lah. Dekat kawasan sini kita kena pastikan yang dia lalu hampir semua lah. Kalau biasanya kalau kita tak pasti, kita buat kat sini. Okay, so then dia akan entry kat situ. Okay, yang pastinya dia kena masuk kat dalam. Okay, banyak waktu saya tengok dia, saya akan tengok dia punya kawasan-kawasan yang ni lah, macam ni. Dia masuk dalam dulu, dan dia kena buat lagi, dia kena masuk dalam lagi sikit, macam ni. Jadi dia masuk dalam dulu, baru dia turun. Jadi kat situlah saya akan cari. Ini apa yang jadilah. Okay, apa yang jadi. Dan kebiasaannya dia punya TP pun, dia punya SL pun okay lah ni. Kalau dekat sini dia 30 pip. Okay, 40 pip, 30 pip. Inilah antara tempat-tempat yang memang boleh lah untuk kita entry. Macam ni dapat pucuk. Okay, dapat pucuk, which is kalau betul kita cari 80 pip daripada kita punya ni, 40 pip ke 30 pip dah cantik dah untuk SL. Okay, itu untuk yang pertama. Jadi apa yang saya buat, saya akan tunggu dia datang balik lah. Dia datang balik. Itu cara saya nak filter. Saya tak pernah tunjuk cara saya filter filter entry saya. So then anda semua kalau yang tengok ni, alhamdulillah lah, dapat idea. Okay lah. Okay, that's for GBP USD. Okay, and after that kita ada AUD USD. AUD USD untuk monthly. Okay, nampaknya menunjukkan masih lagi dalam penurunan lah. Okay, dalam keadaan downtrend. Ada zone menuju ke zone yang atas ni. Okay, ada drop base rally, drop base drop. Okay, kat situ ada zone. Okay, ada zone kat sini. Jadi apa yang kita nak tengok dekat weekly. Okay, dekat weekly ada zone dekat bawah ni. Okay, biasanya saya ambil body ke shadow. Jadi itulah, minggu lepas dia dah duduk kat dalam. Okay, adakah dia dah meneruskan perjalanan? Minggu lepas dia dah masuk ke dalam. Jadi kita nak kena filter lah. Okay, so dan kita tengok daily. Tengok daily pula. Ya, memang ada yang dah masuk kat dalam. Jadi kita dah boleh pakai yang kat sini lah. Okay, jadi biasanya bila jadi macam ni lah. Okay, bila jadi macam ni, saya akan filter. Bila dia naik ke atas, filter. Saya tunjuk lagi macam mana cara saya filter. Disebabkan hari ni tak banyak pair, jadi untuk minggu depan tak banyak pair, jadi bolehlah saya tunjuk. Okay, USD kat sini. Jadi minggu lepas dia dah masuk. Jadi kita tengoklah kat bahagian mana kita start masuk. Okay, kat sini. Kalau anda semua tengok satu. Okay, dia turun lagi. Okay, so dan bila dia turun, kita tanda je lagi. Tanda dia tak break, tapi dia jadi dia dekat sini. Nah, dekat sini. Okay, bila dia dekat sini, okay, apa yang saya buat,
saya tandakan support become resistant. Bila saya tandakan support become resistant, okay, ada banyak cara nak cari support become resistant. Okay, satu kita cari support become resistant, satu kita pergi ke lower time frame, kita check ada tak orang kata apa engulfing ke apa kan dekat bawah kan. Okay. Macam sinilah, okay, engulfing kat situ. Okay, mungkin dekat M15. Okay, tengok pada anda punya kesesuaian macamnya. Okay lah, nampak kat situ. Jadi biasanya macam ni tanda, jadi dapatlah kat situ pucuk kan. Tapi biasanya saya kalau macam keadaan waktu tu kan, waktu yang rasanya malas sikit kan, jadi saya biasanya akan kira 30-40 pip, saya akan tandakan 30-40 pip. Biasanya saya layer lah. Okay, 30 pip, ni 30 pip, 30 ke 40 macam tu. 30-40 saya layer. Jadi dapatlah daripada sini, dapat daripada sini ke 10 bit ke sini. Dapatlah satu candle dia pergi, satu candle terus layer dah dalam berapa layer, 5 layer ke 6 layer ke kan, contoh kan, AUD USD. Itu cara saya biasa buat. Okay, jadi untuk daily, okay, daily nampaknya dia ada buat zone juga. Tak buat zone, tak close. Jadi zone ni dah tak boleh pakai, tapi kita boleh hold sebab zone tak ada. So zone ni tak boleh pakai lah. Zone ni pun dah tak boleh pakai. So dan dia akan terus menuju ke bawah lah. Okay, untuk next week punya prediction lah. Okay, jadi biar dia turun ke bawah dulu, baru kita cari entry lah. Cari entry caranya, okay, saya nampak zone. Jadi pergerakan jauh mana saya tak boleh nak agak, tapi itulah. Okay, jadi paling rendah dia boleh pergi kat sini. Kat sini lah kita akan cari entry. Okay, so that's for AUD USD. Hari ni betul-betul saya relax nak buat kerja, nak buat analisis. So okay lah, sebab banyak pair, so dan boleh cerita banyak. Okay, Euro USD. Okay, dalam keadaan penurunan, okay, mencari kawasan-kawasan paling bawah sekali. Tengok apa yang ada kat paling bawah sekali tu. Dah kena ambil, tapi dia still turun ke bawah. So tengok kat weekly apa yang jadi. Weekly nampaknya dia dah mula dekat bahagian bawah lah. Dia ada drop base rally, drop base drop kat situ. So kita tandakan je dulu, sebab dia dekat dalam kawasan dalam kawasan, jadi kita boleh tanda lah. Okay, nampaknya dia teruskan penurunan. Jadi kita tengok kat daily ada apa. Pun dia dah duduk kat dalam, tapi saya biasanya akan tunggu body dia sekali tutup. Jadi ya, ni kemungkinan yang saya tengok lah. Okay, dia tak sentuh lagi kawasan ni. Okay, jadi dia boleh naik ke atas lah. Dia punya bawah tak nampak. Okay, tak ada apa confirmation. Jadi saya akan tunggu dia naik atas dan turun ke bawah lah. Biasanya setup macam ni dia akan ada dalam berapa 3-4 hari macam tu lah. Okay, 3-4 hari 3 pair. Okay, untuk anda check. Saya akan cuba tengoklah apa teknik yang
ini teknik yang sesuai dengan saya. Anda semua boleh cari teknik sesuai untuk anda. Saya pun grow tak nak banyak-banyak, saya nak grow sikit-sikit je. Okay, saya ada rancangan saya sendiri, jadi anda semua pun bolehlah fikir-fikirkan. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. So terima kasih. Assalamualaikum.